Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barakat. Amma ba'd. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada malam ini insya-Allah. Itu pada hari ke-9, besok 10 insya-Allah. Dah masuk 10 Ramadan yang pasal yang pertama. Pasal pertama, pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. So, apa yang dah berlaku sepanjang Ramadan ni? Alhamdulillah, bagi yang mengikuti kuliah pada waktu malam ni, kita mempunyai satu pengisian Ramadan. Walaupun kita tak boleh pergi ke masjid, tapi kita dapat menambahkan lagi ilmu. Bukan semua orang dapat peluang macam ni. Yang mana ada dalam grup kita ni je lah yang dapat peluang mengaji tu. Mungkin kawan lain yang dipas-pas ke grup lain pula. Dan insya-Allah kita pun tak tahu berapa orang yang masih lagi mengikuti. Kalau ikut dalam grup tu adalah dekat lebih pada dekat 500 lebih dah yang pendengar tu. Apa pun kita masih di tentang pengajian fardu ain dalam bahagian fiqh, tauhid dan tasawuf. Okey, semalam kita dah saya bukanlah selesai nah. Maknanya cuba bahasan peringkat awal iaitu mabadi ilmu tauhid. Kita dah habis mabadi. Jadi mana yang tak faham tu boleh rujuk balik. Jadi kita cuma ada satu lagi mabadi iaitu dalam mabadi ilmu tasawuf. Yang tu insya-Allah lepas ni nanti kita akan sambung balik. Dan besok kebanyakannya nak merdeka dah. Kita tak tahulah sempat tak sempat kita masih buat kuliah ni, tapi insya-Allah kuliah tu mungkin kita tengok dulu keadaan ya. Kalau rasa perlu kita habiskan dulu dia minta tajuk yang penting ni. So, jadi malam ni saya bawa kita ke perbicaraan dalam bahagian taklifi, iaitu tentang hukum syarak. Yang pertama itu bahagian taklifi. Dia ada dua bahagian, taklifi dengan wada'i. So taklifinya kita nak bincang malam ni, iaitu tentang apakah dia katakan taklifi, hukum taklifi itu. Yang kita dah bincang panjang lebar kemarin. Cuma kita perlu terus pergi kepada konten dia, iaitu lima perkara tu, yang hukum 5. Wajib, perintah Allah ke atas manusia untuk melakukan yang wajib dan yang sunat. Menjauhi yang haram dan yang makruh, serta boleh memilih di antara yang harus. Iaitu perintah Allah SWT ke atas manusia, ke atas kita ni lah, untuk melaksanakan hukum wajib dan sunat. Ingat tu ada dua tu, dia pasang lah, dia datang pasang tu, wajib dan sunat, atau dia sebut sunnah kan? Jadi wajib sunat ni bukan benda kata benda sunat tak buat, tak. Sebab dia tetamu kepada yang wajib. So, bila dia datang sebagai bentuk tetamu, kena ra'i dia. Dia macam orang datang rumah kita lah. Orang datang rumah kita kena ra'i. Jangan halau orang balik. Kita halau orang tu, kita halau rezeki tu, rahmat tu kita halau. Tak boleh. Orang datang rumah, tetamu datang, welcome. Okay, silakan. Bagilah paling tidak minum air kosong ke. Itu syarat dia. Jadi begitu juga dengan sunat. Sunat ni benda tetamu kepada yang wajib. Maknanya segala amal sunat. Contoh bulan Ramadan, malam ni, sunat. Kita nak ra'i solat tarawih ni 8 ke 20. Kalau nak ulama, sahabat-sahabat semua buat 20. Kita pula datang fatwa buat 8 pula. Pasal apa? Pasal kita malas nak semayang. Semayang ni sama juga, dia persoalan iman. Yang kita bincang semalam tu, iman. Benda iman ni benda yakin. Benda yakin. Sebab tu bila kita nak bincang bab ilmu ni, kita kena bawa masuk dua-dua bahagian. Tauhid, fiqh. Tidak, dia tak lengkap. Tidak, dia jadi kita ni bercelaru. Bila kita bincang tu kena ambil dua-dua bahagian. Wajib sama dengan
apa ni, fiqh, tauhid. Dua ni penting. Dua-dua ni penting kena masuk dalam bahagian ni. Okey, so jadi bila sebut perintah Allah kepada kita manusia supaya melakukan yang wajib. Ni taklifi lah. Yang wajib dan yang sunat. Serta menjauhi yang haram dan yang makruh. Dua tu. Mana yang makruh? Banyaklah yang makruh kita buat. Kan? Makan. Dalam ibadat Kalau cerita makruh hal lain tu banyaklah. Masalah makanan sebagainya tu makruh lah. Perbuatan kita yang makruh. Semayang makruh masa bila. Puasa makruh macam mana. Banyak benda-benda yang makruh ni. Benda yang harus macam mana pula. Jadi yang kita nak tumpu malam ni tentang rukun 5 ni pula. Apa dia rukun 5? Yang 5 tadi yang ahkam dia. Hukum 5 tu. Ini rukun dia pula. Jadi nak bicara daripada bab wajib, sunat, harus, haram, makruh ni ialah pada bahagian yang utama ni bahagian syahadah. Rukun Islam tu. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Itu yang bahagian pertama. Kemudian dia banyaklah furuk-furuk dan yang lain lagi. Ini yang main dia. Konten yang bahagian utama sekali adalah bahagian 5 rukun ni. Sebab tu dia perbahasan dia dan taklifi ni kalau tu tengok. Dia ada masa-masa waktu wajib dia tu. Kalau tu tengok. Contohnya haji lah kita tanyalah sekarang ni. Okey, haji. Bila waktu wajib haji contoh dia? Wajib haji bila? Wajib haji bulan haji kan? Iaitu bulan Zulhijjah. Masa bulan Zulhijjah tu orang pergi haji. Kalau pergi waktu lain orang tak buat haji. Orang panggil umrah. Tu tahun ni tak tahu lagi. Kata tak boleh dah haji tahun ni. Jadi wajib haji itu bulan Zulhijjah. Wajib zakat bila? Wajib bayar zakat. Zakat fitrah lain lah. Boleh bayar dah sekarang ni. Sekarang ni dah jadi online pula zakat fitrah. Tapi harus ada ijab kabul kat situ. Ini zakat fitrah aku yang wajib atasku, atas diri aku dan anak isteri aku gini-gini. Aku bahagikan kepada kamu. Kerana Allah. Dah. Kelas. Dia pun saya terima dah selesai. Tu kalau zakat apa ni harta lain. Macam tu jugalah. Keluarkan zakat kalau duit 2.5%. Kalau zakat beras, zakat gandum, zakat binatang ternakan, dia ada zakat dia. Bila nak keluar zakat pula? Masa wajib dia. Itu cukup haul dan nisab dia. Cukup haul dan nisab. Cukup haul tu tahunan. Nisab tu kiraan dia, jumlah tu. Tu waktu wajib dia. Bila pula waktu wajib puasa? Puasa ni sekarang lah. Maknanya masuk bulan Ramadan. Kalau puasa lain, puasa sunat. Tak masuk dalam yang puasa wajib tu. Jadi dia ada waktu wajib dia. Masa bila kita nak mengerjakan ibadat ni? Semua ada waktu-waktu dia yang dikhususkan kat situ. Solat pula. Solat. Waktu solat tu, bila waktu solat pula? Solat tu 5 kali sehari. Itu waktu wajib dia. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tu 5 kali sehari. So 5 tu waktu wajib. So bila masuk je waktu tu, jatuh atas kita hukum wajib tu. Hukum tu takkan terangkat selagi kita tidak menunaikan solat tu. Masuk je azan subuh tu, jatuh dah wajib atas kita. Sampailah kita solat, terangkatlah wajib tu. Habis waktu wajib tu nak menunggukan zuhur pula tu. Nak menunggukan zuhur tu waktu apa pula? Waktu tu waktu lain dah. Masuk dalam waktu sunat, waktu harus lah, waktu apa. Tengoklah apa yang kita buat tu. So dia setiap masa berjalan dalam keadaan kita duduk dalam lingkungan hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tak boleh lari dari 5 hukum tu. Kemudian itu solat 5 kali sehari. Okey, yang pertama sekali syahadah. Syahadah ni selalunya yang orang gagal nak jawab soalan ni. Kalau kita tanya bila waktu wajib, semua ada waktu wajib dia. Daripada haji, zakat, puasa, solat dan syahadah tu bila pula? Bila pula orang kata syahadah? Ni yang kita nak mengaji malam ni. Malam ni tajuk dia syahadah, tapi saya pergi pada nak jelas taklifi tu. So kita ambil yang pertama dulu. Nanti kita buat keluar bab syahadah. So kita akan bahaskan tentang apa dia tentang syahadah tu. So bila waktu syahadah tu? Jadi waktu syahadah tu ialah apabila akil baligh ataupun bila sampai seru. Contohnya bagi orang yang kafir kan, nak kata akil balik dia tak mengucap, maka dia sampai umur 40 baru dapat hidayah masuk Islam, maka dia ajar dengan dua kalimah syahadah. Mana dia telah sampai seru atau dia maksud sampai seru tu, maksud saya tu adalah bila dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah dia menjadi muslim. Baik. So jadi
Bagi yang orang-orang biasa, orang-orang ni, kita ni biasanya akhir balik tu dah start dah nak semayang. Kan? Dah start dah semayang. Nak puasa, nak apa itu kan. Tapi jaranglah orang Melayu ni dia buat balik syahadah tu masa akhir balik. Dia lepas gitu je. Nanti kita bincang macam mana keadaan dua kalimah syahadah ketika masa wajib tu. Mazhab mana yang buat, siapa yang buat. Kemudian syahadah ni banyak bahasan dia dari segi fiqahnya begini. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hasan Asy'ari pula macam mana. Tu kita akan bahas satu-satu nanti. Sebab dia ada tempat-tempat bahasan itu, maudhu' itu kita nak bincang tu. Ni yang penting benda mengaji ni. So insya-Allah semalam ni kita mulakan dengan taklifi ni, nanti wadi'i saya tak sambung lagi. Wadi'i itu ada juga, iaitu tentang syarat-syarat itu kan. Kenapa tu syarat dia. Kalau pada wadi'i, kalau kita nak bincang pun dia banyak, dia ada syarat dia. Syarat ni contohnya syarat syahadah. Apa syarat syahadah? Solat, apa syarat solat? Apa syarat puasa? Apa syarat zakat? Apa syarat haji? Tu wadi'i. Dia kena ada syarat. Dia ada 5 juga kat situ. Kemudian ada sebab dia. Sebab. Kemudian dia ada manik, halangan. Contohnya solat. Apa halangan? Apa halangan apa halangan dia bagi seorang wanita tu tak solat? Sebab kedatangan haid. Tu halangan dia, manik tu bagi solat. Sama juga dengan puasa. Apa halangan manik dia, halangan dia? Kemudian sah dia. Apa sah syahadah? Batal syahadah. Sah solat, batal solat. Tu semua dalam tu. Benda ni jarang lah orang nak mengaji macam ni kan. Kita pun baru nak kenal. Dengar nama pun nak sebut dah tak kerti. Pening kepala nak fikir macam mana nak susun ni. Pasal benda tu content dalam ilmu tu. Tu tempat kita nak bahas dia tu. Okey, baik. Jadi itu dia punya tu. So jadi nanti kita ke tajuk yang pertama malam ni. Saya lalu dulu tentang dalam yang rukun Islam pertama tu kita nak bincang tentang syahadah dulu. Baik, wallahualam. Alhamdulillah, kembali balik kita ke tajuk kita ni. Jadi 2 hari sudah kita lihat bintang, dikatakan bintang Surahia tu telah kelihatan. Jadi katanya begitulah kalau mengikut dalam hadis Nabi, kata Imam Hanbal tu, insya-Allah Allah akan mengangkat wabak. Maka di Saudi tu dia dah buka dah. Semalam dia riuh lah semalam. Kita pun doa macam itulah, mudah-mudahan jangkaan second wave lah sebagainya yang akan datang balik tu, jangkaan tu mudah meleset, mudah tak betul dengan apa yang Allah, yang Nabi sebut tu. Kita terima yang tu dulu. Mudah-mudahan terangkat segala wabak tu di negara kita ni dan juga di seluruh dunia. Macam mana Allah nak angkat itu kita tak tahu, tak nak tanya, itu kerja Tuhan. Kita ni berdoa je, mudah-mudahan begitu. Itu musim tu. Baik. So kita di tajuk malam ni iaitu kepada syahadah. Tajuk ni pun saya tak nak bahas dengan terlalu dalam sebab kita ni pun nak bahas surface dulu. Pertama, saya bukan ahli yang pakar. Yang kedua, yang mengaji ni pun baru nak mengaji. Jadi kita sama-sama ambil pendekatan yang basic dulu supaya akal kita senang terima kan. Sebab tajuk syahadah ni tajuk yang paling jarang orang bicara. Sebab dalam Islam pun, dalam sekolah pun orang tak mengaji tajuk syahadah. Start mengaji terus kepada solat. Rukun pertama tu orang tak peduli nak mengaji dah, pasal duk berasa Islam dah. Jadi terabailah rukun yang pertama tu. Sedangkan dia ada rukun dia kat situ. Rukun ada, semua syarat-syarat rukun dia, ada syarat sah dia, kesempurnaan syahadah ada situ, jenis-jenis syahadah, batal syahadah, semua ada. Tapi kenapa orang tak mengaji? Kenapa terus pergi nombor 2? Sedangkan tu nombor 1. Semalam kita dah bincang pun dalam tauhid pun, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Kenal Allah. Maknanya nak balik kepada Islam tu, dia mengucap dulu. Orang mati pun mengucap. Semua kena mengucap. Maknanya syahadah dia penting sangat-sangat. Sampai nak mati pun mengucap. Orang tak sembahyang nak mati. Kalau kebetulan dia solat, mati dalam solat, itu nanti dalam solat. Tapi mati mengucap juga. Jadi kadang-kadang terlihat bagai-bagai kematian. Saya tengok baru ni sepupu saya meninggal tu juga. Tanya adik pupu tu macam mana. Dia meninggal, dia jatuh. Lepas sapu sampah je.
2-3 hari sudah ni. Lepas sapu sampah tu nampak dia pegang penyapu tu jalan. Tu ayam pergi pegang meja. Nak jatuh ni macam kita nak itu carilah benda pegang. Masa pegang meja tu terpelanting lah meja tu dia jatuh. Jatuh tu angkat masuk dalam rumah. Duduk sekejap duduk Allah, 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 Allah. Allah, Allah mati dengan kalimah Allah tu. Ha. Sebab tu mati ni dia ikut apa yang kita sebut selalu. Kita nak tengok kita mulut kita tu jahat tak jahat, kita tengok. Terkejut kita buat apa. Setengah orang terkejut dia mencarut. Dia maki hamun terkejut. Kan? Ha. Ada yang terkejut cakap putih pada oh my god. Ha tu macam tu. Mak kau, pak kau kalau terkejut. Ha tu. Ada jenis macam tu. Dia dah biasakan diri dia macam tu. Seolah-olah dia bangga bila dia terkejut, mak kau. Ha gitu sebut. Lepas tu terkejut sebut apa? Kalau terkejut tersepak kayu ke apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oi, takut nak sebut. Sebab takut mati. Terkejut. Kalau paling tidak Allah. Terpantul dulu. Sebab yang keluar terkejut masa terkejut tu kita bukan merancang. Dia auto. Maknanya apa yang duduk dalam hati itu, perkataan itulah akan keluar dulu. Sebab kematian ni dia datang bukan dia beritahu pun. Dia sampai-sampai lah. Terus dia nak cabut. Masa tu dah sebut apa? Tak ingat dah. Masa tu yang kita lazimkan sebut hari-hari, kan? Itulah yang keluarkan. Kalau Allah bagi ruang lagi, sempatlah dia nak kata, dia nak mengucap la ilaha illallah. Sebab kalimat tu yang kita nak mengaji ni panjang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi panjang. Tapi masa akhir kalam tu kalimat apa yang kita nak kena sebut? Sebab itulah Nabi sebab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka masuk syurga dia. Jadi kalimat syahadah nak hidup macam ni sebutan dia. Kalimat nak mati begini sebutan dia. Itu bukan mengaji. Bukan ikut televisyen, ni ikut TV, TV 9, TV Hijrah. Cerita pelakon filem nak mati macam mana tengok. Complete dia punya mengucap asyhadu alla ilallah, complete. Pasal dia berlakon. Kita pun ikutlah dalam TV tu, tok guru TV tu. Walahal nak mati kena kalimat lain. Kalimat syahadah yang lain. Okey, baik. Tu jadi di sini malam ni kita ke tajuk dia kembali bersyahadah. Jadi apa yang disebutkan dengan perkataan bersyahadah tu? Bersyahadah tu, syahadah kita dengar selalu tu bersyahadah kan. Syahadah tu yang mana kalimat penyaksian. Syahadah ni kalimat penyaksian. Kembali bersyahadah, marilah kita kembali menyaksikan apa yang kita nak lafazkan selepas ini. Menyaksikan apa? Menyaksikan dua kalimat, iaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadur Rasulullah. So dekat situ ada dua lah dalam pengertian syahadah ni. Kita akan pergi pelan-pelan ni. Saya pun tak nak heavy-heavy. Kita kongsi slide banyak sikit malam ni. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Ada kawan-kawan kita lah yang sedang mengikuti kuliah ni, ada mesej saya lah macam-macam lah yang minta supaya Ustaz, boleh tak kalau Ustaz tolong mengajar tentang solat dulu. Saya kata boleh solat. Kalau syahadah tak belajar, macam mana nak belajar solat? Jadi bila dah duk mengaji macam ni kan, masing-masing dah macam desperate lah. Nak minta nak mengaji tu, mengaji ni kan. Saya pun bukan tak boleh buat. Kita nak kena bagi masa tu kan. Pasal dalam ni ramai yang mengaji ni. So saya tak nak jadi bercelaru. So kita kena fokus satu bahagian, satu bab kita pergi. Bila masuk solat tu, panjang solat tu. Cuma kita nak belajar solat pun bab yang wajib-wajib dulu je kita nak ambil. Yang sunat-sunat ni kita tak ambil. Cerita yang penting dulu. Solat fardu tu dulu kalau nak mengaji. InsyaAllah nanti kita jangan ni kena kita pergi pangkat dulu. So jadi malam ni kita ke syahadah dulu. Buka minda dulu. Kita buka minda dulu. Ni takut ni kena habis Covid ni besok pakat mesej Ustaz, rasa kita stop lah Ustaz dulu, kami dah sibuk dah malam. Ni projek banyak malam-malam ni kan, nak pergi dinner lah, nak pergi malam-malam, nak pergi rumah adik-beradik lah, itu ini lah kan. Ni nak mengaji tak boleh. Tak percaya tengoklah esok. Ni boleh tak, ni kena kurung tak apalah. Dan macam burung lepas sangkar tu, payah nak tangkap balik. Hilang terus dah. Masa tu terlupa dah. Macam mana Allah uji kita selama kat 2 bulan ni di rumah. So, jadi saya pun rasa biarlah saya sentuh sikit
Kalau tak sempat pun sekurang-kurangnya saya ada sentuh dah bab syahadah ni. Sebab bab ni bab yang paling penting sekali. Sebabkan kalimat inilah adanya terciptanya alam ini. Sebab kalimat ini terciptanya alam ini. Mana hebat tak hebat kalimat ni. Sebab itulah setiap Nabi dan Rasul datang ke dunia ni, semua bawa kalimat ini. Itu kalimat tauhid dia panggil, kalimat syahadah ni. Kalimat tauhid dan kalimat rasul. Dalam tu ada dua syahadah. Satu syahadah tauhid, yang kedua syahadah rasul. Jadi kat sinilah syahadah rasulnya, iaitulah la ilaha illallah la ilaha illallah, dan syahadat rasul tu Muhammadur Rasulullah tu. Okey. Baik, sebagai pengenalan dia, kita nak kena kenal dulu perkataan mana dia dikatakan kalimat syahadah. Dia ada dua sebutan. Satu dia panggil kalimat thayyibah, satu lagi kalimat syahadah. Kalau kalimat syahadah tu dia bermula je dengan kalimat asyhadu. Kenapa ada asyhadu? Sebab dia nak mengisytiharkan penyaksian dia tu. Penyaksian dia kepada Allah. Penyaksian dia kepada Nabi. Maka dia bermula dengan asyhadu. Sebab dia katakan asyhadu tu mana berarti berlakulah penyaksian dekat situ. Penyaksian situ dengan rohani jasmani. Tak sah kalau dia menyaksikan dengan jasmani lidah, iqrar dia, tapi tidak tasydid di dalam hati tu. Sebab tu syahadah ni dia kena iqrar dan tasydid sekali. Setiap kali dia sebut mesti ditasydid di dalam dengan hati dia tu. Tidak dia tak sah dia boleh sebut dia jadi Islam, tidak jadi mukmin. So jadi dalam pengertian yang kita lazim sebutlah selalu kalau kita tengok syahadah ni, kita akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebut macam mana? Kita akan sebut asyhadu. Dia kalimat syahadah ni kalimat asyha, bukan kalimat asya. Jangan ditasydidkan pada huruf shim. Asya. Ha hilang. Ha tu ha marbutah. Ha tu hilang. Ini ha bulat tu. Ha tu hilang jadi shim je. Jadi asyhadu. Sepatutnya shim tu mati. Bila shim mati bunyi dia asha. Hadu asha. Ashhadu. Ashhadu baru betul. Ashhadu tu baru maksud penyaksian. Kalau asyhadu tu tak ada berarti. Mungkin maksud lain lah. Kemudian Allah. Nun tu nun mati. Jangan bunyi anla. Anla tu salah lah. Lam kata syidik. Jadi Allah ilaha illallah. Masa tu kat situ kalau kita mengaji nanti tauhid, kita akan jumpa tempat lam tu dia panggil kalimat nafi. Ilaha tu yang dinafikan. Illa tu kalimat isbat. Dan Allah tu yang diisbatkan. Jadi berlaku nafi, isbat kat situ. La ilaha illallah kat situ. Tu nanti kita akan belajar dalam bahagian tauhid nanti. Cuma sini dalam bahagian ni saya tak sentuh lagi tajuk tu. Saya nak sentuh tentang kenapa pasal bab syahadah ni dulu. Bila masuk tauhid kita akan kupas pula satu konten dia. Pengertian dekat kenapa kena nafi, kena datang isbat. Tak boleh isbat dulu, isbat saja. Ada orang tanya, ustaz kalau isbat saja tak nafi boleh tak? Tak boleh. Okey, kemudian yang keduanya syahadah rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi selalunya orang untuk ucap wa asyhadu anna. Dipanjangnya na tu bukan ada mat pun. So wa asyhadu an terus ya wa asyhadu anna Muhammadar. Bukan Muhammadur. Muhammadar Rasulullah. Pasal kita kenapa kata Muhammad Rasulullah? Pasal dia keistimewaan sini. Pasal kita target subjek itu adalah kepada Nabi. Muhammad Rasulullah. Berbeza dengan kalimat thayyibah. Kalau kalimat thayyibah, dia tak ada syahadah. La ilaha illallah. Muhammadur. Baru Muhammadur. Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu ada dua perbezaan tu. Tu nak kena perbetul lah itu. Mana-mana yang tersilap tu. Cuba tengok balik pada perkataan syahadah tu balik, buka buku kitab tu tengok balik. Macam mana tulisan-tulisan kat situ. Cuma kita tak mengaji, kita main belasah je. Apa yang teradap masa kecil sebut, salah pun salah, lantak pilah. Pasal apa? Pasal nak sonok yang salah tu kot. Sonok yang salah tak? Tak tahu ustaz. Taklah ngaji. Mengaji sebelum pergi masjid, ustaz-ustaz aja sembahyangnya. Lepas tu pergi mula-mula, malam ni ustaz kata kita akan mengaji tafsir Al-Quran. Allah. Terus tafsir.
Dengan Arab tak reti. Pasal ustaz tu dia duduk sonok, dia seorang yang boleh tafsir. Dia terlupa yang depan dia ni semua ni macam-macam jahil duk ada. So jadi kita belajar ilmu ni dulu. So sebagai pengenalan malam ni kita kenalkan perkataan kalimat syahadah ni dulu. Apa dia dikatakan syahadah tu? Okey, ni ringan-ringan je, tak berat-berat, tapi sebenarnya tajuk ni is the most heaviest topic lah. Sangat berat tajuk ni pasal dia melibatkan agama kita, melibatkan i'tiqad kita, melibatkan pegangan kita. Di mana terletaknya aqaidul iman kita. Ni yang benda ni kat sini. Inilah ilmu dia di sini. So jadi dengan ingat dalam fiqh tak ada benda ni, ilmu ni. Dalam fiqh juga ada akidah. Bila belajar usul fiqh tu adalah semua ilmu macam kat sini. Tapi bukanlah boleh malam ni juga nak khatam. Ni bertengok Allah, dah pukul 11 dah. Saya risau tu bila bercakap tu dah pukul 11, 9 minit dah. Baru dua slide baru. Tak apalah, kalau yang mana yang nak tidur tu silakan. Yang mana nak tunggu pun silakan. Boleh belaka. Mudah-mudahan dapat kedua-dua tu dapat manfaat mengaji esok pagi baik, saya sambung lagi, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sekali lagi kita lihat tentang kalimat syahadah ni. Jadi pada pengetahuan kita lah selama hari ni, kita pandang kalimat syahadah ni macam mana agak-agak? Apa yang kekuatan yang ada pada kalimat syahadah ni? Kalau benar orang Islam menjunjung kalimat syahadah ni, pasal apa umat Islam kena hina sangat hari akhir-akhir zaman ni? Terhina, terabai, macam-macam buat kerja tak jadi. Sedangkan kalimat ni kalimat daripada Allah, kalimat agung yang sampai kepada manusia. Tapi sampai kat kita ni jadi hina. Apakah salah kalimat itu ataupun salah kita manusia orang Islam yang menerima kalimat itu tapi tak peduli pasal kalimat itu? Seolah-olah kita anggap benda tu biasa, tak ada apa-apa kalimat tu, sekadar nak mati yang ucap, nak masuk Islam ucap, dah khalas, habis. Apakah katakan itu saja yang kita faham tentang kalimat ni, yang kita perhati, yang kita melihat kalimat ini? Kalau kita tahulah kalimat ini datang daripada Allah kepada setiap Nabi dan Rasul, tanpa kalimat ini tak masuk syurga lah orang. Sebab kalimat ni kalimat agung. Itu dipanggil kalimat syahadah ni, kalimat penyaksian. Maka setiap orang wajib menyaksikan. Kalau dia tak menyaksikan kalimat ini, maka jadi kafir. Okey, kita tengok apa kelebihan kalimat ini. Jadi sebenarnya bagi orang yang mengucap kalimat ini dengan ikhlas dan dia tahu apa dia ucap tu, maka bergegar tiang nur di aras. Dia ada satu tiang depan aras tu, tiang nur dia panggil. Tiang ni bila bergegar je tiang ni kan, malaikat dah tahu dah bahawasanya di bumi tu ada manusia-manusia yang sedang menyebutkan. Contohnya orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya dia sentiasa memperbarui akan iman dia. Sebab tu bila mengucap kalimat ini, bayangkan di depan aras dia akan bergetar. Ini hadis yang Nabi sebut, ketahuilah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka sebuah tiang nur di depan arsy akan bergetar, bergegar tiang tu, dan meminta Allah mengampuni orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiang tu minta ke Allah supaya ampunkan, ya Allah, wahai Allah, fulan bin fulan di bawah sana tu yang disebut kalimat la ilaha illallah ni, sampai bergegar di aras sana. Serupa juga dengan orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam ni, dia bila dia mengucap dengan ikhlas Islam, dia syahadah kat sini, dia malaikat kat sana tahu dah. Kalau ikut dengan pacak bendera sampai ke langit tu, orang masuk Islam ni punya mulianya, nak beritahu kat malaikat ke langit bahawasanya hari ni Fulan binti Fulanah telah pun menjadi manusia Muslim. Kena istihar. Lepas tu dia masuk Islam, kena ada saksi. Dia kena ada saksi, dua orang tu. Saksi tu duduk, saksi tengok, tunggu bila dia masih dia mengucap syahadah tu. Kita mengaji nanti kita jumpalah benda yang kita tak nak ngaji ini. Jadi pertanyaan saya, kalaulah orang Islam sekarang ni menjunjung sungguh-sungguh kalimat syahadah ni, takkan jadi kita macam ini. Wa ima politik ke apa kan, orang akan tolak semua politik-politik yang bersifat apa? Bersifat keduniaan. Orang akan ambil politik dengan Allah. Sebab dia parti ada dua je dalam dunia ni.
Tahu parti ada dua. Apa nama parti tu? Yang pertama dia panggil Hizbullah. Wa Hizbul Syaitan. Satu parti Allah. Yang kedua parti syaitan. Tu je parti yang ada. Maka manusia akan yang menunjukkan kalimat syahadah, dia akan terus pergi kepada Hizbullah, bukan Hizbul Syaitan. Hizbul Syaitan tu yang duduk banyak-banyak hari ni tu. Tu. Bila dia duduk dalam, bukan tak boleh politik, tapi bila politik yang kepada keduniaan, bukan politik yang menjunjung kalimat Allah, maqasid syariah tu, maka dia jadi lain cerita dia. Betul-betul bahaya. Politik ni nak masuk baik-baik. Silat-silat masuk politik, kita terperangkap dengan demokrasi dan sebagainya tu. Okey. So jadi itulah kelebihan, kemuliaan kalimat syahadah. Jadi bukan salang-salang kalimat. Betul Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa memperbarui iman kamu. Macam mana? Perbanyakkanlah zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu pun nak betul berzikir. Jangan jadi zikir macam orang dizikir dah kuat sangat. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. Ha tu jadi ha dah. La jadi la dah. Patutnya dia la, bukan la. Dia hamzah pada atas tu. La ilaha ilha ha. Cuba perhati baik-baik. Belajar balik, tengok balik huruf tu. Kalau sebut macam ni jadi macam mana? Kita dah mengubah dah kalimat-kalimat tersebut. Tu. Ini kemuliaan dia. Ini baru satu bahagian. Ini banyak sangat kalau kita nak bicara tentang kalimat syahadah ni. Cuma saya nak bicara seperti saya janji tadi, kita akan ambil yang asas dulu. Nak bagi faham dulu. Kenapalah kita tinggal kalimat syahadah ni? Tak belajar. Kenapa kita tinggal kalimat syahadah? Tiba-tiba terus pergi semayang. Datanglah 10 ustaz mengajar kat kampung, kat surau tu. 10 orang nak puluh buat semayang. Pasal apa? Pasal senang mengajar. Bab fiqh ni, dia straightforward je. Kalau bab fiqh semayang ni, okey baca je. Okey, rukun semayang, berapa? 11 semayang, taharah ini, rukun wuduk pula gini. Senang. Masuk bab tauhid ni, memang serabut kalau nak mengajar. Mengaji pun payah. Sebab ni ingat tu, bab tasawuf dengan cakap lah. Lagi susah. Lagi susah. So, jadi orang tak minat. Kadang-kadang malam-malam dia pembaca ayat Qurannya. Habis tu ayat tafsir. Ayat tu betul dah. Baca tafsir sepatah, lepas tu merapu tak lepas lain. Kapal terbang jatuh lah, sampai masuk dalam lautan lah. Lautan sini, nanti China, sini lah macam-macam Amerika lah habis. Nak cerita tafsir tu? Merapu tak tahu hala. Itu mudah. Tapi yang bab-bab macam ni, bab ni rumit. Sebab ilmu ni. So ambil faham dulu malam ni. Bahawasanya kalimat ini, jangan kita mempermain-mainkan kalimat ini. Jangan kita merendah-rendahkan kalimat ini. Sebab dia kalimat yang dibawa oleh Rasul. Daripada Adam AS, sampailah kepada Nabi kita, junjungan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kemudian disambung oleh para sahabat, para ulama. Sebab apa dikatakan ulama itu mulia? Sebab ulama, pewaris Nabi, dia tak bawa reta. Dia bukan meniaga reta. Dia tak bawa dunia. Dia bawa kalimat ini. Bila dia bawa kalimat ini, dia tak boleh makan gaji dengan makhluk. Dia kena makan gaji dengan Allah je. Dan dia bekerja dengan Tuhan. Itu ulama. Dia katakan ulama pewaris Nabi. Kita pun nanti satu hari nanti, bila kita dah diangkat oleh Allah, kita tak tahu. Menjadi pewaris Nabi. Tapi bukan ulama lah kita ni kan. Tapi duduk dalam bahagian tu. Walaupun satu juzuk kecil lah. Jadilah. Dan kita pun pergilah merata kempen kawan-kawan. Ajar pasal kalimat syahadah dah. Kita keluar dah pergi berdakwah. Sebab kita nak duduk dalam golongan yang Allah sebut sebagai khaira ummah. Khaira ummah ni maknanya ummah yang terbaik. Apa dia ummah yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah. Kita duk azam dah. Ya Allah, lepas ni bagilah ke aku kekuatan untuk aku duduk di tempat yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Nak mengajak manusia kepada yang ma'ruf apa? Mengajak manusia, kita ajar syahadah tu lah. Ajar mengucap balik. Hak mana yang sesat larat tu? Melayu ke, Hindu, Cina ke, tak peduli. Yang penting, yang kamu tu dah sesat, kita ajak balik, bawa dia balik kepada Allah dan Rasul. Itulah kerja mulia, kerja Nabi. Walaupun Allah gerakkan hati kita, yang reti sikit je. Sebab apa nak mengaji malam-malam dengan ustaz tu? Jadilah. Tu kat situ. Ni penting ni, bahagian ni penting ni. Sebab kita kena pandang mulia kalimat ini. Bila kita pandang mulia, kita junjung dia. Bila kita junjung dia, bila kita terima je syahadah, apa hak dia pula? Hak dia kena sebar. Berat ni kita ni. Bila kita dah tahu dah, wajib kita sebar kepada manusia lain pula. Tidak dosa tu timbul atas kepala kita. Jadi bala pula kat kita.
Hari ni bala datang kita ni pasal penyakit ni lah. Kan? Kita tak nak sebar. Kita tak nak sampaikan kepada orang lain kalimat syahadah. Sedangkan hak kalimat syahadah bila kita mengucapnya, kita kena sebar. Melainkan kita duk ingat Islam ni tak payah dah. Aku dah Islam dah, sejak kecil lagi. Dia duk sebut hak kecil dia lah. Duk cerita bila pun. Aku dah Islam dah kemarin. Kan? Duduk dah sejak kecil duduk Islam dah. Duduk pegang, duduk usung tu lah hayat tu. Pasal tu Islam ni hancur. Jadi buih je orang-orang Islam hari ni. Kita ni Islam yang asli tulen hak pusaka Rasulullah. Bukan Islam mak bapak kita. Mak bapak kita kalau alim macam mana pun, bukan dia boleh pakai hak mak bapak kita. Dia lah kita. Di akhirat besok, mu aku. Walaupun sampai di akhirat besok, kalau satu doa pun, kalau satu pahala pun ayah kita kata tolonglah bang, bagi kat ayah tak cukup ni pahala nak masuk. Tak boleh ayah. Masa tu kita jadi kedekut bakhil gila masa tu. Sebab apa? Masa tu kita nampak nilai pahala tu, ya Allah. Lah ni tak nampak. Tu kita tak nak peduli, tu nak sembahyang 8 rakaatnya. Kalau tak apa, bergaduh tak apa, tahan 8. Nabi buat 8. Dia kata gitulah. Walaupun hadis tafsir tu salah. Tapi di akhirat besok, yang satu pahala kebajikan tu, yang dia teringat kemarin. Dia ada lepas mengaji malam ni, selang 2-3 hari dia pergi ajak kawan dia tu kembali balik kepada Islam. Dia tak rasa sesat dah. Sebabkan itu saja pahala dia terlalu banyak. Tengok dia akhirat kalau tak sabit kerja dakwah dia tu, tak ke syurga lah dia. Nampak tak? Sebab tu kalimat ni mulia. Kalau kita kenal kalimat ni, tu nak kena mengaji. Tapi sedihnya 500 tahun ketika Portugis datang, Jepun datang, British datang. Apa kerja puak-puak Malaun ni? Dia hilangkan kalimat syahadah ni. Dia tahu sebab kekuatan umat Islam berada pada kalimat syahadah. Tanpa kalimat syahadah, umat Islam akan jadi lemah. Tengoklah hari ini. Memang Islam, memang mengucap tapi tak ikut protokol, tak ikut kaedah dia, tak ikut cara dia. Islam kita tak ada, kalimat syahadah kita tak ada ruh. Ucaplah macam mana pun, tak ada gegar pun dia aras tu. Sampai tiang tu heran, apa jadi kat umat kat bawah ni? Mana dia umat-umat Islam ni? Pasal apa tak bergegar? Ucapan tu tak bergetar. Jadi tak, malaikat dia tahu dah. Tiang tu pun heran tengok. Macam itulah contoh dia. Sepatutnya tiang tu sering bergetar. Sekejap orang ni ucap, sekejap orang ni ucap. Kita ni macam mana duduk dengan kita sekarang ni? Itu yang saya nak emphasizekan tentang kepentingan mengetahui kalimat syahadah ni sebab kehebatan, kemuliaan dia tu. Terlalu mulia, terlalu agung. Ya? Okey, baik. Wallahualam. So, alhamdulillah. Sekali lagi, kita tajuk syahadah ni. Saya sebenarnya risau. Dah 9.23 dah. Tengok jam. Itulah mengaji kan. Kadang-kadang bila tajuk tu terlalu mengasyikkan kita, kita tak tengok jam lah. Seperti sebut tadi lah, yang nak mengantuk tu mengantuk je lah. Tak apa je lah, tak ada masalah. Kita boleh rakam, dengar balik kan. Baik, so jadi kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, konten dia apa? Iman, Islam dan ihsan. So kandungan dia kat situ. 3 perkara tu. Iman, Islam, ihsan. Maksudnya orang yang mengucap dua kalimat syahadat tu, itu dia niat menerima iman, Islam, ihsan. Dia kena niat. Sebab kandungan kat situ. Iman kat mana? Iman kat kita menguji tauhid. Ataupun kita sebut apa ni? Ilmu suludin, ilmu tauhid tu kan. Kemudian Islam kat mana? Kita belajar tentang fiqh. Ihsan kat mana? Tentang tasawuf. So, ada 3-3 tu dalam konten dia tu. Bila sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, so konten 3-3 tu ada. Itu kita punya panduan kita. Maka kita kena mengaji tentang iman supaya kita kenal Allah, kita kena belajar tentang fiqh supaya kita dapat menyempurnakan segala hukum-hukum syariat-syariat Allah yang Allah perintah atas muka bumi untuk kita praktiskan. Kita kena menyertai ihsan supaya kita dapat perbaiki akhlak kita, dapat perbaiki adab kita, dapat keluar daripada kufur maksiat, duduk atas tempat iman dan taat. Itu tempat ihsan. Jadi ketiga-tiga ni sangat penting. Maka sebab tu bila kita mengaji, yang saya ada ulang sebut pada awal kemarin, iman, Islam, ihsan tu sebenarnya dia duduk dalam kalimat tauhid ni. Kalimat syahadah ataupun disebut syahadah ta'ain. Syahadah ta'ain ni 2 kalimat syahadah. Bolehlah kita nak sebut syahadah ta'ain, boleh. 2 kalimat syahadah pun boleh. Cuma segi istilah. Tapi hakikat dia, iaitulah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kat sini. So kandungan tu begitu. So lepas ni nanti, bila kita sebut je, apa kandungan dalam isi dia? Apa isi kandungan dalam kalimat tu? Iaitulah mengandungi iman, Islam, ihsan. Ni secara asas. Kita nak, saya bagi benda macam ni ringkas supaya mudah hafal.
Kita mudah ingat. Maknanya kalau begitu, setiap kali kita mengucap syahadah tu, ada semua dah. Memang ada, tapi ada tak kat kita? Ada tak kat kita iman? Bila kita mengucap syahadah tu, ada tak Islam kat kita? Ada tak ihsan kat kita? Tak ada kan? Bila kita mengucap macam mana? Sebab tu kita tak pandang mulia. Sebab tu kita downgradekan kalimat tu, kita tak ada kisah, lantak je lah. Kita dah sibuk tentang semayang. Ada orang tanya, Ustaz, tu yang mengucap dalam semayang? Mengucap semayang tu wajib, rukun. Bagi mazhab Syafi'i wajib. Wajib kena mengucap dua kalimat syahadah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tak. Maliki dia masa akil balik tu, bapak dia kena ajar anak dia mengucap pasal bapak tu wali. Ataupun dia bawa anak dia tu pergi jumpa dengan mana-mana guru. Suruh guru tu ajar balik syahadah tu. Tapi mazhab Syafi'i dia wajib mengucap dalam dua kalimat dalam bacaan tahiyat tu. Balik Islam balik tu. Itu yang selepas tu. Yang awal-awal tu macam mana pula? Yang dekat mana pula dalam mazhab Syafi'i tentang sunat muakkad. Sunat muakkad tu lah. Dia tak ada wajib lain, tapi sebab yang keturunan Islam dah. Tapi kita nak cerita nanti. Yang dikatakan keturunan Islam tu macam mana? Dekat mana yang kata keturunan Islam tu? Anak keturunan Islam yang tak payah mengucap tu anak Islam keturunan macam mana? Mak pak lagu mana? Sebab mak pak ni jahil, kata jahil dah panggil jahil murakab dah lagi. Sebab tak kerti apa satu. Tu nak panggil Islam ke macam tu? Dah panggil Islam ke macam tu? Yang tu dah tak masuk dah. Yang katakan yang sekiranya kita nak tengok kalau mak dia, bapak dia masa berkahwin tu dah memang mukmin, muslim pun semua tu, itu boleh berkira. Dia dah kenal agama ni, mak bapak menikah pun tak kenal. Rukun menikah pun je dah hafal. Hafal sebab nak pergi menikah tu. Cuma berpeluh. Nak menjawab tu dah hafal, tak tahu berbuih mulut dah hafal rukun nikah. Rukun nikah ada 5, kita kata tak, ada 3 je. Tak usah ada 5, dia duduk berkeras 5 tu lah. Bila cerita balik, oh betul-betul dia ke? Tu mengaji menikah sebab nak menikah je hafal rukun. Semayang tak cukup, dengan itu tak buat. Jadi bila dapat anak, nak kira Islam macam mana anak tu? Mak pak pun tak tentu. Tu tak cerita pasal iman lagi. Tak beriman tauhid pun tak kenal Tuhan. Nak kata mak pak iman di mana? Allah, jenah. Ni bila cerita kau marah. Habis ustaz kata kami tak Islam. Tak, saya tak pernah cakap pun. Kita mengaji nak cerita. Kalau macam ni jadi gini. Hukum kata macam ni. Hukum kata macam tu. Saya bukan boleh buat hukum. Saya ni pun duduk dalam hukum. Cuma nak jelas kepada orang yang tak faham tu. Yang faham tak apalah. Jadi kita nak faham macam mana pula kat situ kedudukan dia. Nak bahas bab Imam Syafi'i cakap sepatah ya, kita nak bahas dia jenis berkitab. Lepas tu lah kadang-kadang kata-kata Imam Syafi'i ni ulama boleh tulis kitab. Kata-kata Imam Abu Hasan Asy'ari ulama tulis kitab lagi. Kitab usul tahqiq mana ada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Kitab Mutla' Badrin, kitab apa semua tu kemudian ni datang. Bawah-bawah ni. Yang datang kemudian ni. Yang ulama-ulama Melayu ni tulis. Banyaklah kat situ. So ambil faham. Jadi maknanya bila kita sebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu adalah dalam tu iman, Islam, ihsan. Kita put in your mind, set in mind. Senang kali. Berarti kalau kita sebut, kita kena ada. Itu yang untung duduk kuliah ni. Walaupun kuliah ni orang kata macam-macam lah, yang left group lah, pening kepala dengar kan. Tak apalah. Dia tak mau faham. Kalau dia duduk lama-lama dia faham lah. Jadi bila dia nak sebut kalimat itu, dia nak kena tahu iman. Dia kena tahu Islam. Dia nak kena tahu ihsan. Tidak jadi sia-sia sebutan tu. Jadi orang Badui lah dia mengaku kat Nabi, dia kata dia orang mukmin. Nabi kata, Allah turun ayat Quran, Allah kata, katakanlah bahwasanya kami hanya muslim sedangkan iman belum masuk dalam hati kami. Sampai Allah kata kat Badui tu cakap macam tu. Allah baca kat Nabi, wahyu turun kat Nabi, Nabi baca kat Badui tu. Jadi macam orang Melayu lah juga orang Badui ni pun, dia nak mengaku kata dia tu orang beriman, tapi iman tak masuk pun. Iman duduk takat tengkorok . Iman duduk takat tengkorok, takat rengkung. Rengkung senang, kerongkongan. Kita punya throat kat situ duduk tak masuk ke dalam. Ni bentuk macam mana kalau kita nak faham. Sebab tu kalimat ni bila kita mengaji nanti, kita tengok ya Allah, kita ni macam aku ni betul ke jadi muslim? Aku ni jadi mukmin sungguh ke ni? Aku jadi orang Islam sungguh ke? Bila kita mengaji tu. Macam-macam salah. Kalau nak ambil balik dalam kitab, saya pun tak nak ambil dalam kitab ni rumit. Sebab yang mengaji kitab ni kena start pada mula. Macam yang saya buat ni, nak sentuh-sentuh je, nak sentuh-sentuh, nak bagi nampak jelas, nak buka minda, nak buka minda kamu supaya kamu boleh
faham, oh kita ni macam ni, kita ni macam ni. Jelas tak? Faham tak tu? Faham ke tak? Allah, jenuh. Angguklah sikit, tak apalah. Eh? Ha, dia duk gelak senyum tu buat apa? Senyum tak reti. Tak apalah kalau nak mengaku bodoh ke pandai ke lantak je lah. Yang penting kita dah melalui, kita dah mula dah nak masuk kefahaman tentang kalimat-kalimat yang agung di sisi Allah, supaya kita termasuk dalam salah seorang yang menjunjung kalimat agung ni. Masya Allah, cukup hebat. Siapa junjung kalimat ni, maka barisan dia syurga. Sebab tu bila kita junjungnya kalimat ni, kita praktis, kita bukan jadi manusia awam lagi dah. Kita jadi orang lain dah. Kita tak ada jadi macam manusia yang duk laraf, yang lara, yang rapelah, yang hari-hari buka FB maki hamun orang. Penjadi maki hamun orang. Jari dia maki hamun orang, dia tulis. Ambil gambar tu bubuh. Besok dah jawab di akhirat macam ni. Esok Allah Ta'ala panggil dia. Ni, hang kan yang bubuh gambar tu. Hang tu tak benda tu salah. Tahu, tapi saya tak boleh saya marah. Kena tiba dengan malaikat. Fitnah lah. Dia macam tu tak hilang. Kita takut tu, apa kita cakap tu, kita masuk dalam FB, kata maki hamun orang tu bukan hilang tu. Macam kita cakap ni lah, kita video, kita rakamkan semua tu kan. Tu. So, ambil faham lah kalimat ni dulu. Wallahualam. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Semoga saya doakan, semoga anda sekalian yang mengaji secara online ni dapat menyelami tentang rahsia-rahsia kalimat agung ni, kalimat dua, kalimat syahadah, supaya dia menjadi lambang kemuliaan yang ada pada kita tu. So bila kita junjung dia, kita pakailah pakaian tu kepada kita, pakaian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Cahaya dia tu kita ambil, letak kat kita supaya kita jadi orang yang mulia. Supaya kita orang mulia, bukan kita ada pangkat pun. Maksud saya mulia ni tak payahlah, kita tak naklah pangkat-pangkat dunia tu. Pangkat encik ke, tuan haji ke, tuan ke, datuk ke, datin ke. Kita tak perlu pangkat tu. Pangkat yang mulia ni maknanya yang Allah nilai kemuliaan tu bagi kat kita tu. Kalau pangkat-pangkat dunia ni tak jadi apa, takat orang dunia panggil, lala kita jadi sombong. Hari-hari dia panggil encik, datuk, tuan. Tu kita begitu. So jadi kalau kita tengok dalam slide ni, iman ni, kalau nak masuk iman, dia kena lalu dulu pintu syahadah. Sebab apa? Syahadah ni adalah pintu kepada iman. Dia nak beriman, Nabi kata iman tu 3 bahagian. Pertama, iqrar. Iqrar dengan lidah. Iqrar apa? Nak iqrar apa? Dia kena iqrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut betul sikit belakang tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul ke tu? Tak. Sebab alif lam lam ha belakang tu kena ingat dia ada satu huruf alif tu. So dia kena baca la ilaha illallah. Baca baik masa nak syahadah. Tapi nak zikir tak apa. La ilaha illallah. Nah, zikir tak apa. Sebab dia niat zikir. Jangan jatuh baris kalau zikir ni. Jadi bila menyebut kalimat iman, kalimat syahadah tu, maka dia benarkan dengan hati dia, dia aman dengan anggota jawarih dia, maka dia telah beriman kepada Allah. Maka di mana pintu dia? Maka pintu dia pada 2 kalimat syahadah. Kalau dia tak masuk ikut situ, dia tak ada ikrar, macam mana dia nak beriman? Kena ikrar selalu kah? Ya. Antara Zuhur dengan Asar tu, ni besok ni lepas ni macam burung keluar sangkar ni, terkah habis kedai pasar raya, taman semua penuh orang. Jumpa sembang tu macam-macam lah, mengutuk, kata maki hama orang sebagainya. Tu balik nak semayang Asar. Dia balik semayang Asar tu dalam keadaan diri dia tu dah bawa kufur bersama dengan dia nak dia semayang. Maka sebab tu dia kena mengucap balik. Tidak, solat tu tak sah. Sebab dia semayang dalam keadaan dia kufur kepada Allah. Lepas tu syahadah ni, kalau kita mengaji ni nanti, tak ada tempat tak kena mengucap. Nak tidur, bangun, semua kita kena mengucap. Sebab kita sentiasa nakkan iman tu, kita duduk dalam iman, dalam tiap-tiap pekerjaan yang kita buat. Sama ada nak buat kerja ke, nak tidur ke, nak mengaji ke, nak semayang ke, nak apa saja kita buat. Nak pergi pejabat, nak driving, nak naik motor ke apa kan. Mengucap siap-siap. Supaya kita tak tahu mana satu
Satu-satu saat tu kita mati ke apa kan, naik motor, berlanggar, jatuh ke apa semua kan. Sedangkan kita tadi baru lepas kita syahadah tadi. Orang beriman macam tu. Dia akan ingat. Dia takkan lupa dengan kalimat ini. Melainkan yang tak beriman. Dia tak peduli, hafal pelantak je lah. Tu. Dia tak peduli, dia rempuh je. Macam kata kebal kononnya. Sedangkan ini pintu. Pintu. Nak masuk kepada iman kepada Allah. Nak mencapai darjat amantu billah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tu nak duduk pada tempat yang 6 pada rukun iman tu kena mengucap. Sebab tu mengucap datang dulu. Bila Nabi kata bunyal Islam ala khamsi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina Islam tu atas 5 dasar. Pertama, syahadah. Kemudian yang kedua, datang solat. Tiang seri yang pertama tu syahadah. Tiang tu seri. Sebab syahadah ni kalau tengok dalam kelima-lima rukun tu, rukun Islam yang 5 tu kalau tengok balik, syahadah ni, dia ada rukun. Tahu rukun dia berapa? Tahu tak rukun dia ada berapa? Okey, saya nak tanya dulu. Sembayang ada berapa rukun? Cuba jawab. Sembayang ni kalau kita mengaji kitab banyak, ada yang kata 17, ada yang kata 19, ada yang kata 13. Tengoklah kita ngaji macam mana. Semua amaliyah. Sembayang tu amaliyah. Kena praktis, kena buat. Maka rukun dia diri betul, niat. Kemudian takbir, baca Fatihah, rokok, i'tidal, sujud. Tu rukun semua praktikal. Okey, tu rukun dia. Kemudian puasa ni. Rukun puasa berapa? Berniat waktu malam. Kemudian besok siang menahan diri daripada makan dan minum dan bersetubuh di siang hari. Kalau setubuh juga siang hari, kena dam. Kena dam apa? 2 bulan puasa. Yang nak puasa 2 bulan tu siapa? Bini ke laki? Laki lah. Bini nak puasa macam mana? Dia tak haid. Melainkan yang ada pencen. Perempuan lepas lagi tu. Yang kamu yang hendak sangat, puasa 2 bulan sebabkan sehari je. Itu dam dia, denda dia. Lepas tu, rukun zakat. Apa dia rukun zakat? Niat bagi zakat dan mengeluarkan zakat dia. Apa dia bagilah zakat tu berapa? Kalau duit, ni zakat wajib. Zakat perniagaan yang wajib atas diri aku untuk tahun ni kerana Allah dah 2.5%. RM3,000 bayar. Kita buat, amali, kena akad. Haji lagi berat. Rukun dia. Apa rukun haji? Pertama niat. Kedua, wukuf. Lepas wukuf apa? Siapa yang pergi haji? Lepas wukuf, tu bermalam di Muzdalifah tu nak kata wajib haji ke rukun haji? Kemudian duduk di melontar di jamrah tu nak kata rukun ke wajib? Rukun ke atau wajib haji? Tu tak masuk dalam wajib haji. Yang rukun tu wajib. Wajib ni boleh upah orang, tapi kalau rukun tak boleh. So jadi rukun dia praktikal. Betul. Lepas ada wukuf, tawaf. Lepas tawaf, sa'i. Lepas sa'i, tahallul. Lepas tahallul, tertib. Habislah. Semua kena buat kan? Okey. Nak cerita rukun syahadah ni ada macam mana? Rukun syahadah ni ada berapa? Ada ke ustaz rukun syahadah ni tak nak dengar pun? Bukan tak nak dengar, tak nak ngaji. Tu cerita dia. Pandailah ya tak nak dengar konon. Cakap kamu tu mengaji sangat. Ngaji widak. Tapi tak apalah malam ni saya sebutlah. Rukun syahadah dia ada 4. Pertama, mengisbat zat Allah Ta'ala. Yang kedua, mengisbat sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengisbat akan af'alullah, segala perbuatan Tuhan. Yang keempat, mengisbat akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisbat ni tetap. Dia isbat. Dia yang tadi disebut nafi isbat. Dia tetap pada zat dengan kebenaran Nabi tu. Pada zat, sifat, af'al dan kebenaran Nabi. Itu 4 tu. Ada dia buat praktikal. Ada amaliyah. Tak ada kan? Tak ada. Dia hanya
Dia kena dalam hati lah. Dia kena isbat, itu saja. Sebab tu dia pintu. Maknanya nak masuk kepada yang rukun yang lain ni, dia kena daripada rukun iman ni, dia kena masuk ke syahadah dulu, dia kena istihar dulu, dia kena iqrar dulu, mengucap dulu, baru dia masuk kepada ni iman tu. Maka orang yang beriman dipanggil orang mukmin. Mukmin adalah orang Islam yang beriman. Itu maksud dia, orang Islam yang beriman dia panggil orang mukmin. Kalau orang Islam saja dia panggil orang Muslim. Begitu nah. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, pintu yang kedua. Jadi Islam pula. Jadi dua kalimat syahadah juga adalah pintu kepada Islam. Sebab untuk menjadi Muslim, syarat dia apa? Dia kena mengucap dua kalimat syahadah dulu. Bila mengucap syahadah, maka jadilah dia orang Islam. Maka selepas dia jadi orang Islam, kalau ikut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia tulis macam mana kata Imam Ghazali. Pertama dia mengucap syahadah, lepas mengucap, lepas tu masuk waktu je, kena ajar dia dah. Kena ajar orang yang baru masuk Islam tadi. Okay, ajar dia pergi ambil wuduk macam mana. Lepas tu ajak dia masuk dalam solat sekali. Tak apalah, dia suruh ikut dulu. Kemudian kebetulan masa dekat sebulan depan tu dah masuk puasa. Ajar dia puasa pula. Begitu. Itu cara kita didik. Nak melengkapkan rukun Islam yang 5 tu. Kat sini. So jadi cara dia dengan kita kena ada didikan, kena tarbiyah lah kepada orang yang masuk Islam tu. Sama juga dengan anak-anak kita ke semua tu, kita kena ajar semua ilmu-ilmu tu supaya dia faham. Budak ni kan macam tu lah masalah budak ni. Kadang kita hantar mengaji macam itu ni, dia buat tak kisah ya. Kan? Dia buat tak peduli, buat dek ya kan. Dia dah tua sikit, baru dah cerdik sikit. Alah, patut aku mengaji dulu lagi. Kan? Bukan tak ngaji ustaz, mengajilah dulu kat kampung. Aku mau mengaji apa? Ngaji gitu je lah, buat syarat. Nak paksa. Ni sekarang ni mengaji nak sungguh-sungguh ustaz. Ni dah tua dah ustaz, tak tahu hidup mati bila. Nak bagi faham ni, tak nak mati sebab Allah kata jangan kau mati melainkan dalam Islam. Allah warning kita tu, jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Kau tidak azab kamu. Dalam Islam, mati dalam mana? Dalam dua kalimat syahadah. Kena mengucap, mati dalam iman, Islam, ihsan. Bukan kata Islam je. Sebab Islam tu merangkumi 3 tu, iman, Islam, ihsan tu. So jadi, maka bila nak masuk jadi orang Islam, kena mengucap. Jadi syahadah ni adalah juga pintu kepada Islam. So, kita nak bagi faham. Benda ni sebenarnya nak bagi nampak je. Saya susun ayat ni buat gambar pintu lah. Dalam slide ni nak bagi tengok, oh macam pintu, mana pintu tempat nak lalu masuk. Di dalam tu luas lagi tu. Dalam tu luas lagi rumahnya, istananya, mahligainya. Jadi tu buat gambar pintu tu bagi nampak, oh pintu nak masuk. Mana kalau kamu tak lalu pintu, kamu nak masuk ke mana? Tak kamu nak lompat terjun ke dinding tu kan tak boleh lepas. Dinding. Jadi kena ikut pintu. Ada pintu dia, ada arah dia. Barulah boleh lepas ke dalam. Jadi itulah dia ringkas. Maka orang yang Islam yang mengucap dua kalimat syahadah dia panggil orang Muslim. Tadi orang iman, orang beriman tu berarti dia orang Islam, orang Muslim yang telah mukmin. Nama dia panggil orang mukmin lah. Kalau Muslim ni dia hanya Islam sahaja, dia belum lagi beriman. Bila dia beriman, maka dia akan panggil Muslim lagi mukmin. Naik pangkat satu-satu. Kita nak cara nak tunjuk ringkas-ringkas bagi faham macam ni kedudukannya. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah ada satu lagi, iaitu tentang ihsan. Jadi dua kalimat syahadah adalah pintu kepada ihsan. Sebab nak mencapai darjat puji dan keji itu, dia kena masuk kepada syahadah dulu. Tidak, dia tak lepas kat situ. Sebab dia tak ada kalimat syahadah, macam mana dia lepas ke ihsan? Sebab pada kalimat syahadah ni ada roh dia. Sebab tu bila orang mengucap dua kalimat syahadah ni, dia terima iman tu, dia rasa lain. Sebab tengok macam kita tengok tu lah, budak dua orang tu lah, si Abid Liu kan, muda lagi. Kan? Kemudian si Dah Wong tu, saya suka sentuh dia orang ni sebab dia yang nampak macam mana dia pada orang bukan Islam. Kemudian dia menjadi orang Islam. Kemudian dia sanggup pergi berdakwah kepada orang lain. Dia start duduk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang Melayu ni duk cerita, duk canang satu dunia ni, aku ni Islam pada kecil-kecil lagi, Islam keturunan lah, haram. Berani ke pergi dakwah? Nak pergi dakwah live tu. Macam Peter Wong buat tu, street dakwah. Ada tak berani buat? Tak berani. Dia duduk sibuk dengan duit dia, kereta dia, projek dia. Ada dia berani pergi dakwah orang? Tak pergilah pasal dia duduk sibuk dengan duit. Mana masa bila nak dakwah?
Itu beza orang yang terima iman. Bila dia terima iman, terima agama, itulah cerita dia. Kita simplified, simple. It's very simple punya simplification. Kalau kamu tak ada beriman, manusia yang beriman kepada Allah Rasul, dia akan buat kerja Allah, kerja Rasul. Tu baru dia beriman. Jadi hari ni kita nak kata kita ni beriman atau tidak? Nak kata tak boleh, nak kata ada tak ada, kita tak tahu. Antara kita dengan Allah je yang tahu. Mana kita yang tahu kita ni beriman ataupun tidak. Ha. Kalau nak jadi orang yang terbaik, umat terbaik, itulah kerja tu. Kenapa orang-orang baru masuk Islam ni kita tengok, tak kisahlah Hussein Yi ke siapa ke, tengok dia punya dakwah dia macam mana. Kita ni duk mengaku Islam dah kecil lagi ni. Islam dah kecil lagi hebat. Islam dah kecil. Patutnya kamu terlebih lagi daripada demo ni. Kenapa tak buat? Kenapa tak buat kerja-kerja ni? Mana dia yang katakan mengajak manusia kepada yang ma'ruf? Paling tidak pun mengaji lah bang. Mengaji agama pun tak ada. Ngaji pun tak ada. Sibuk lah Ustaz. Kita ajak je dia sibuk. Ajak dia sibuk. Dan yang dunia dia tu. Tak senang juga pun. Saya tahu lah yang ramai nak berniaga dengan saya ni. Tengok. Dia saya pesan tak nak ikut. Dia susah telefon Ustaz. Nak buat macam mana Ustaz nak berniaga. Aku manalah tahu bisnes kamu. Kamulah jaga. Kan? Tapi sebab kita nasihat tak nak dengar. Kamu aku panggil ngaji, aku tak nak ngaji. Aku pergi KL, kamu lari. Sampai aja, Ustaz, minta maaf lah. Dia tak jawab lah tu. Kita telefon dia pukul 6 lah. Dia jawab pukul 11 sekarang. Ustaz kat KL ke? Yelah. Kamu tahu kan aku kat sini? Nampak tu? Tu budak-budak. Itulah kata budak walaupun tua. Dia panggil budak lagi. Pasal apa tak cerdik? Jadi, bila kita tak nak buat kerja Nabi, kita nak buat kerja siapa? Jangan ingat nak tunggu ilmu banyak. Ustaz, ilmu tak ada. Ustaz saya ni Ustaz. Bukan pasal ilmu banyak sikit. Nak buat tak nak buat? Dia soal iman. Sebab tu nak duduk tempat ihsan ni, makan paling tinggi ni. Nak didik diri tu. Paling tidak untuk kau belajar lah macam mana nak keluar daripada sifat keji tu. Nak duduk tempat puji tu. Nak keluar daripada kufur maksiat tu. Tu kita duk ajar tentang kalimat syahadah. Kena mengucap selalu. Kena banyak zikir. Kena sebut zikir. Kena zikir kalimat la ilaha tu kena banyak. Sebab kita tak tahu bila kita jatuh dalam kufur. Kita nak duduk atas tempat iman tu. So jadi pintu kepada ihsan ni juga adalah kena mengucap. Sebab dalam mengucap syahadah tu tadi kita sebut awal-awal tadi saya sebut. Bila mengucap syahadah, apa kontennya? Iman, Islam, ihsan. So ada 3. Orang yang ihsan dipanggil apa? Orang yang muhsin. Orang muhsin ni macam mana? Orang muhsin ni orang yang mukmin, orang muslim, orang mukmin yang telah mencapai tahap ihsan, tahap paling tinggi lah. Ada lagi satu, mukhlisin, yang ikhlas kepada Allah. Itu lagi tinggi masya-Allah. Ni baru nak bersih daripada sifat keji kepada puji. Naik lepas tu baru dia nak ikhlas. Baru dia datang sifat ikhlas dia, beramal ikhlas kerana Allah. Kalau selagi tak naik tu, duduk tak muslim tu, tak tahulah apa nak jadi. Dia kena keluar, dia kena naik bukan keluar. Muslim, naik kepada mukmin, naik kepada muhsin, naik kepada mukhlisin. Allah boleh ke lepas? Tak apa lagi ni lah, kita tak pandai. Yang penting, kita biar beradab. Kalau orang yang punya ilmu pun, asyik dia kutuk orang berkelahi dalam FB hari-hari, Ustaz ni maki hamu Ustaz ni cabar Ustaz ni, kita tak usah duduk kat situ. Itu bukan kerja kita. Kerja kita nak ajak manusia balik kepada Allah. Tapi sebelum nak ajak manusia, kita dulu nak balik kepada Allah dan Rasul. So kita duduk tempat kalimat ni agung ni, duduk molek-molek, duduk elok-elok mengaji bagi faham sungguh-sungguh. Supaya kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan mendapat redha Allah. Nak duduk tempat apa? Mardatillah. Tempat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so ringkas-ringkas begitulah malam ni. Kita dah pergi kepada 3 makam iman, Islam, ihsan. Maknanya dengan masuki melalui pintu 2 kalimat syahadah tu. So insya-Allah jadi cukuplah malam ni kat pukul 12 dah pun. Kat pukul 12. Nanti kita sambung lagi malam esok. Tajuk yang mungkin sama juga. Esok kita tengok dulu. Kalau semua ada kat rumah lagi, kita buat kuliah. Tapi ada kot ya, puasa ya. Di mana? Lepas tarawih kat rumah esok 10.30 macam biasalah. InsyaAllah lah kot. Jadi insyaAllah kita continue lagi malam esok dengan tajuk yang sama juga, syahadah. Syahadah ni banyak Saya bagi ni rangka-rangka dulu, bagi nampak dulu macam mana ni duduk kat mana yang kita mengaji fiqh, mengaji tauhid.
Macam mana kita nak letakkan dekat syahadah ni pula? Benda ni semua dia related, dia among each other. Kan? Dia complement dia complement. Semua kita nak susun. Mula-mula kita pecah dulu. Lepas kita dah pecah, tiga ni fiqh, tauhid, tasawuf. Kemudian dalam pengajian ni kita gabung. Masa tu kita gabung sekali. Kat situ semua kita dah faham lah ilmu ni. Mabadi pun dah faham. Mabadi fiqh dah faham. Mabadi tauhid dah faham. Tasawuf belum lagi. Nanti insyaAllah saya akan masuk mabadi tasawuf pula. So kita selang-selang selim macam ni bagi faham. So tak jemu lah mengaji ni. Ilmu ni dapat. Fiqh dapat. Tauhid dapat. Masya Allah. Bukan senang lah. Nak cari ilmu ni kan nak mengaji ni jenuh. Kita bukan ceramah ni. Saya kata terang ni bukan ceramah. Ni mengaji. Kalau ceramah lain. Buka YouTube dengar. Tahan telinga. Perang. Habis. Ni mengaji. Kita mengaji tu ada di depan kita tu ada tag. Kita nak tengok. Kita nak buat panduan kita. So insyaAllah hingga ketemu lagi. Sampai di sini dulu malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.